kita menandatangani perjanjian Bangkok ini, sudah tentu Raja-Raja Melayu tidak sedar tentang implikasinya, dan apa yang selling point perjanjian Bangkok itu sama seperti yang telah dikatakan, pembangkang kepada kerajaan Raja Abdullah itu akan ditekan. Lepas tu Raja akan dibayar dengan 1,000 peso emas setiap bulan, dan atas nama menaik taraf pentadbiran dan penutipan cukai di Perak ini akan ada advisor dari Britain untuk membantu kerajaan Perak, dan juga memberi lindungan daripada Belanda dan Sepanyol yang dianggap sebagai penceroboh. Betul. Dan semua ini Betul. dianggap sebagai barang-barang yang baik, dan saya tidak sedikit pun meragui keikhlasan nenek moyang kita yang menganggap ini adalah satu tindakan niat baik daripada kuasa-kuasa barat. Saya tak, sebenarnya ini bukan poin yang saya jadi kita hanya dapat mempelajari kebijaksanaan pandai gigi orang ini hanya melalui belajar meneliti sejarah. Gigi orang itulah sebab kita kata TPPA ini, kalau kita berbanding dengan sejarah, kita sedar jangan kita lihat sugar coated poison ini sebagai satu yang dialu-alukan. Saya nak ingin bermula okey sedikit. Terima kasih. Yes, Pak. Nak komen sikit tadi kata Dasin, orang-orang yang menentang TPPA ni, yang mereka tidak tahu tentang perjanjian TPPA ni. Setuju dengan saya, kalau guna logik Dasin tadi, orang seperti Joseph Stiglitz, pakar ekonomi, dapat hadiah Nobel Prize ni, dia juga menentang TPPA ni pun tak faham sebenarnya. Kalau dia faham, dia tak tentang. Setuju tak? Maknanya Dasin seorang je faham. Ya. Yang menentang juga termasuk calon-calon Presiden Amerika Syarikat. Mereka pun dari Republican dan juga Demokrat, kedua-dua. Jadi saya nak masuk dalam poin hujah saya dalam ucapan ini. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada tim speaker kita yang dipetua, yang Tan Sri Pandika dengar, dan juga timbalan-timbalannya, sebab tadi saya dengar daripada kenyataan wartawan yang menyatakan pada sesi parlimen ini, Parlimen Reform Bill ini akan dibentangkan, sebab pada kita lihat agenda tak ada, khawatirlah sedikit. Saya sedikit pun tidak ragu kesungguhan Tan Sri Pandika untuk menjadikan parlimen ini lebih independen. Saya mengalu-alukan langkah-langkah awal untuk memberi kita lebih banyak ruang. Tapi saya juga ingin menyatakan pendirian kita bahawa tidak mencukupi dengan langkah-langkah ini, kerana tujuan terutama untuk reform parlimen ini bukan bagi ruang kepada kita untuk berucap. Ini telah boleh dicapai dengan langkah awal, tetapi lebih penting ialah kita boleh dapat mempunyai otonomi yang lebih besar, supaya parlimen sebagai institusi yang lebih berkesan untuk memainkan peranan check and balance terhadap eksekutif. Saya juga ingin tahu apa beberapa prioriti yang telah dinyatakan sebelum itu, seperti Parliament Reform Bill, dan juga yang kerajaan telah memberi janji untuk pindah undang-undang, keluarkan mandatory death sentence atau keluarkan hukuman mati secara mandatory. Saya ingin tahu bila undang-undang ini akan dibentangkan. Pada masa yang sama, kita di Dewan ini pada 3 hari bulan Disember telah meluluskan satu rang undang-undang yang dinamakan Majlis Keselamatan Negara, yang kemudian diluluskan pada 22 Disember oleh Dewan Negara. Dan kita telah teliti, ada statement daripada Majlis Raja-Raja Melayu pada 18 Februari baru-baru ini,
telah memberi nasihat saranan supaya Parlimen meneliti semula untuk memperhalusi klausa-klausa tertentu dalam majlis, dalam akta ini. Dan saya juga dari surat khabar kita dimaklum bahawa Majlis Raja-Raja Melayu telah tulis surat kepada kerajaan provinsi klausa-klausa tertentu yang dianggap sebagai sedikit kontroversial dan perlu diperhalusi. Saya ingin tahu bila kerajaan bercadang untuk kembalikan ke Parlimen ini, dan apakah kandungan surat ini yang atau teguran yang kepada kerajaan supaya undang-undang ini boleh dipertingkatkan tarafnya. Saya tidak kurang kita harus ingat semasa pembahasan dalam undang-undang ini, kita telah beberapa kali mengingatkan bahawa ada kuasa tertentu yang telah mencaburi kuasa raja, dan ini terbukti memang ada masalah. Dan saya ingin tahu sama ada kerajaan ambil serius nasihat daripada institusi monarki kita. Dan ini merupakan satu lagi mekanisme check and balance dalam negara demokratik ini. Saya juga rasa kita harus mengambil iktibar dalam perkara ini. Sepatutnya undang-undang ini dirujuk kepada penasihat undang-undang Majlis Raja-Raja Melayu dulu sebelum kita membahas di sini. Dan sehingga ini saya rasa ini telah sedikit sebanyak telah mencemar fungsi Parlimen, kerana sepatutnya kita telah melakukan konsultasi kepada semua pihak, terutamanya ini adalah dalam perkara keselamatan negara, dan kita tidak mahu undang-undang yang sepatutnya menjaga keselamatan negara seperti yang telah disebut oleh Menteri Dalam Negeri dalam sesi ini, mengatakan negara kita menghadapi pelbagai ancaman yang agak serius, dan kita perlukan undang-undang keselamatan ini untuk menjaga keselamatan, termasuk keselamatan pemimpin-pemimpin kita. Dan oleh itu, bagi pandangan saya, keselamatan ini hanya dapat dijaga dengan baik kalau kerajaan melakukan semua urusan ini secara transparan, dengan memberi maklumat yang tepat kepada penduduk, dan proses untuk melaksanakan dasar keselamatan ini harus melalui rundingan yang matang dengan semua pihak. Jangan kita buat sesuatu nak tunjuk kita serius dan very tough, tapi akhirnya telah menyebabkan setengah-setengah hak kita terancam. Dan itulah sebab saya ingin cadangkan supaya isu keselamatan ini tidak dipolitikkan, dan satu select committee diwujudkan sebagai sebahagian daripada parlimen reform kita, supaya keselamatan dan pertahanan ini diletak di bawah satu select committee di mana ahli-ahli parlimen berpeluang untuk memberi pendapat kita, dan juga bersama-sama berunding untuk pastikan negara kita selamat. Perkara ini saya ingin rujuk semula kepada satu tragedi pencerobohan yang berlaku pada Februari hingga Mac tahun 2013, di mana wilayah Sabah Lahadatu itu dicerobohi oleh sekumpulan pasukan bersenjata dari Sulu. Dan ini saya ingin tegaskan, ini adalah satu kes yang sangat tipikal telah dipolitikkan. Saya sendiri di tengah ini, tidak kurang daripada 300 laporan polis telah dibuat terhadap saya, dan ada himpunan yang memanggil saya pengkhianat. Ada pula pada Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri pada waktu itu telah berada di dalam satu perhimpunan Mac 24 2013 yang dengan banner bunuh Tien Chua. Dan perkara ini telah saya nyatakan dari awal, saya tidak pernah mengeluarkan apa-apa kata yang menghina dan juga
pasukan keselamatan dan mengatakan ini adalah sebagai lakonan. Dan kes ini telah dibawa ke mahkamah, saya telah dibawa didakwa dan UMNO juga, pihak UMNO juga mendakwa sebagai saman saya pada 13 hari bulan Januari 2014. Semasa perbicaraan, UMNO telah tarik balik saman terhadap saya. Pada 2 hari bulan Mac 2016 tahun ini, Mahkamah Tinggi juga telah jelaskan bahawa saya tidak pernah mengeluarkan hujah-hujah yang dinyatakan sebagai lakonan dan sebagainya. Saya harap juga dalam Dewan ini beberapa kali telah dibangkitkan, saya harap teliti oleh yang dipetul. Kalau ada ahli-ahli parlimen berterusan dengan fitnah ini, kita harus memberi satu pendirian yang tegas, jangan kita diulang, sebab kes dalam mahkamah telah jelas telah menyatakan saya tidak pernah, dan kes hasutan saya juga telah dibuang kes. Ya, dan itu sebanyak Tanjung Karaman. Okey. Terima kasih. Dia betul. Saya dengar ucapan yang berhormat. Jadi bermakna daripada keputusan mahkamah, bermakna yang berhormat memang tak pernah menyatakan itu sebagai lakonan dan drama. Tetapi saya tanya, macam mana perasaan yang berhormat apabila yang berhormat kena fitnah? Yang hari ini kita lihat fitnah ini dah jadi satu mainan kepada pihak pembangkang. Berhormat pun kata tadi menghormatilah undang-undang, keputusan mahkamah, tapi ada juga pihak sebelah sana tidak menghormati keputusan mahkamah ni, masih lagi memperhatikan keputusan mahkamah. Jadi sekali berhormat dah pernah menjadi mangsa fitnah. Macam mana perasaan yang berhormat? Apa nasihat yang berhormat kepada pemain-pemain media sosial yang selalu tebus fitnah, terutama daripada pihak pembangkang? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Tanjung Karang. Itulah sebab tadi semalam Ketua Pembangkang dan juga rakan-rakan saya di sebelah sini, cara yang paling baik untuk menyelesaikan fitnah itu adalah melalui tindakan mahkamah. Suruhlah siapa-siapa yang fitnah kita ambil tindakan kepada Wall Street Journal ke siapa-siapa media yang tidak tepat ini. Saya melalui satu proses yang pahit dari 2013 hingga sekarang, 3 tahun telah berkali-kali dituduh, tapi saya cool saja, tak ada masalah. Saya nak teruskan sebanyak isu keselamatan ini tidak patut dipolitikkan, juga tidak patut juga dikomersialiskan, dijadikan untuk kepentingan pribadi. Ini yang saya nak rujukkan adalah kes yang dari awal 2002, pembelian skopin kapal selam kita dari DCN International. Baru-baru ini kita telah dimaklum pada Disember 15, 2015, bekas Presiden Thales International Asia, iaitu syarikat joint venture yang telah membekalkan kapal selam itu, Mr. Bernard Bayako, telah didakwa di Mahkamah Perancis atas, dengan izin, charge dia ialah active bribery of foreign public officer linked to Najib Razak. Ini adalah satu dakwaan yang sangat serius dan telah disiasat lebih daripada lebih boleh dikatakan 10 tahun, dan akhirnya Mahkamah Perancis telah mengambil keputusan untuk mendakwa bekas Presiden Thales International ini. Dan pada masa yang sama, orang yang dikatakan disyaki telah berkait dengan kes ini, yang dikatakan menerima, yang didakwa menerima Nasrah adalah Razak Baginda, yang juga mengaku dalam satu kenyataan media telah menerima 30 juta euro atau dengan ringgit Malaysia 37 juta ringgit Malaysia, bahawa dia tidak bekerja, dia adalah sebahagian daripada kerjanya, perkhidmatannya kepada syarikat submarin itu. Saya agak, kenyataan ini agak bercanggah
kerana dalam parlimen ini kita pernah berbahas dan kami berkali-kali dimaklum oleh kerajaan bahawa Razak Baginda berkhidmat untuk memberi konsultansi kepada kerajaan, kepada Kementerian Pertahanan dalam pembelian ini. Tapi dalam kenyataan ini mengatakan Razak Baginda terima komisen atas servis dia kepada syarikat pembekal submarin ini. So percanggahan ini adalah satu perkara yang agak kita rasa kita perlu penjelasan, dan saya ingin dapat penjelasan sama ada kerajaan akan bekerjasama dengan pihak Perancis untuk menyelesaikan kes ini untuk membersihkan nama negara kita. Kes yang melibatkan siasatan antarabangsa ini tidak terhad dalam kes di Perancis saja. Sekarang Malaysia ini popular di banyak negara, di Singapura, Hong Kong, Switzerland dan pelbagai negara yang lain dalam mahkamah, dan termasuk pendakwa raya mereka telah memfailkan kes yang berkaitan dengan Malaysia. Saya tidak ada masa untuk satu demi satu untuk menyatakan. Cuma kita ingin dapat satu pendidikan yang jelas daripada kerajaan, sama ada kerajaan akan mengambil satu sikap yang proaktif untuk bekerjasama dengan agensi-agensi siasatan negara lain supaya kita tidak seperti yang Tanjung Karang kita telah dicemar nama kita, nama baik negara dicemari oleh kes-kes ini. Saya tidak tahu sama ada kes ini ada asas atau tidak, tapi sekurang-kurangnya kita ingin dengar daripada kerajaan apa pendirian kita. Sedikit saja saya bagi rangkuman. Pada masa yang sama saya juga rasa kita perlu dapat kerjasama daripada pihak siasatan internasional, termasuk kita dah banyak satu MDB kalau katalah pegawai kita tidak terlibat, tetapi apa terjadi dengan tangkapan atau pencarian kita terhadap Jolo, terhadap seorang lagi wanita yang namanya Jasmine Lu yang sekarang berada di New York di bawah satu kondo yang bernilai 4.5 juta US dollar. Dan juga saya ingin tahu apa terjadi dengan beberapa tangkapan oleh oleh SPRM seperti Mr. Jeremy Lee, Executive Director sebuah syarikat trading yang telah ditangkap, seperti orang seperti Datuk Samsur Anwar Sulaiman oleh Director kepada Ehsan Perdana dan Arifin Ismail Hamid. Adakah mereka dalam negara kita atau telah melarikan diri ke luar negara? Ini amat perlu kerjasama agensi antarabangsa untuk menguatkuasa supaya kebenaran kita dapat capai. Tanjung Karang. Ya, sila Tanjung Karang. Terima kasih Batu. Saya setuju dengan Batu bahawa keselamatan ni kita tidak boleh politikkan. Dan oleh itu sama juga kes yang kata beli submarine ni dah lama dah minta dalam Dewan ni. Saya ingat beberapa kali dibangkitkan telah pernah dijelaskan. Hanya saya tadi kita sebut pasal fitnah. Saya tanya yang adakah yang berhormat cuba kaitkan pemilihan submarine iaitu Razak Baginda yang katanya dapat komisen. Saya tidak tahu. Kata Razak kata dia konsultan. Adakah konsultan ni kalau terima komisen, adakah konsultan tak layak menerima komisen atau tidak, itu saya tidak tahu. Hanya saya tahu daripada yang berhormat, adakah yang berhormat nak cuba kaitkan Razak Baginda ni dengan Perdana Menteri terlibat di dalam urusan ini? Yang berulang-ulang tanya ni, adakah nak dikaitkan juga dengan Perdana Menteri? Dan saya nak tahu tadi yang kes yang Bernard Biako tadi yang di Perancis, mungkin saya tak ikut perkembangan. Adakah kes itu telah selesai ataupun belum? Ya, dia ada. Okey, saya nak maklumkan. Kes ini baru bermula di Disember. Telah mula pendakwaan, masih berjalan. Pada takat ini, setahu saya ikut laporan surat khabar dari Perancis menyatakan bahawa mereka perlu kerjasama daripada pihak Malaysia untuk pastikan maklumat-maklumat tertentu itu tally dengan finding dia. So itulah sebab saya rasa ada perlunya kerajaan memberi kerjasama
untuk membersihkan nama Perdana Menteri kita, kerana waktu itu dia adalah Menteri Pertahanan, dan secara tepatnya dia tidak, kes pendakwaan ini tidak menyatakan bekas Menteri Pertahanan itu menerima rasuah. Cuma pegawai dia yang dirujukkan dan diakui adalah Razak Baginda telah mengatakan dia terima 30 juta euro. Kalau itu sebagai fees perkhidmatannya, kerajaan Malaysia boleh membantu supaya Razak Baginda menjadi saksi dalam kes ini. Saya cuma nak dapat tahu sama ada kerajaan rela untuk membantu Mahkamah Perancis kalau diperlukan saksi Razak Baginda ini dihantar ke Perancis untuk dibicarakan. Itu saya nak biar menteri jawablah. Sebenarnya saya nak dapat Menteri Yang Berhormat, adakah kes ini dimainkan oleh pembangkang? Sampai dalam ceramah luar pun saya biasa dengar dikaitkan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Masa itu Menteri, adakah Yang Berhormat bersetuju dalam Dewan ini bahawa kes ini biar mahkamah selesaikan dan kita kena berhenti daripada mempertengahkan Yang Berhormat Perdana Menteri terlibat dalam kes submarine ini. Jadi yang kedua Mat, lagi satu, baru ni pun pasal kes YMDB. Saya pun terkejut bila saya baca Peguam Negeri Swiss Zealand kaitkan kes YMDB kata melibatkan Perdana Menteri. Saya pun terkejut, tetapi apabila Peguam pihak dan Peguam Negara Swiss Zealand menafikan kenyataan itu, kita dah reda dah. Saya faham apa yang dimasukkan oleh nak dekat 5 tahun saya macam ni, jemur lah dengan kes Yang Berhormat. Kita jemur, rakyat tak jemur. Kalau jemur, saya agak bekas Perdana Menteri tidak akan ambil pendirian. Saya agak macam inilah. Kalau di dalam Dewan ini kita harus ada decorum, kita ucap dengan maklumat yang tepat. Yalah. Tapi kita orang politik di luar, kita tak, itu biarlah. Kalau ada skandal, memanglah di luar parti-parti yang lawan itu akan mengambil kesempatan. Kalau tidak mau ini dimainkan, kita carilah pemimpin yang tidak ada skandal. Okey, saya mau teruskan. Saya tidak ada masa. Saya Perdana Yang Berhormat. Setakat hari ini kes ini pun baru bermula di Perancis. Yang Berhormat pun kata tadi kaitkan dengan mazhab. Saya Yang Berhormat secara hati Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat pada setakat hari ini Berhormat mengatakan bahawa Perdana Menteri terlibat atau tidak terlibat dalam kes? Saya bukan hakim, saya tidak boleh. Bukan hakim. Saya tidak daripada Yang Berhormat tahu for sure ada atau tidak. Tapi saya juga orang politik. Secara common sense, saya tidak rasa pegawai akan buat sesuatu tanpa direstui oleh pemimpin dia. So itu saja bagi saya. Sama ada dia terlibat atau tidak, ini adalah satu skandal yang sangat besar. Sebab Yang Berhormat cakap tadi masalah keselamatan negara dengan politik. Saya sokong Yang Berhormat supaya keselamatan negara dengan politik. Yang Berhormat pusing nak berpolitik juga. Dari segi isu kerjasama, saya rasa kalau kerajaan nak tunjuk kita serius dan telus, kita kerjasama dengan semua agensi ini, baik pun dari Perancis ke, dari Switzerland ke, dari mana-mana. Tapi saya rasa agak heran bila sampai kerjasama undang-undang kita reluctant. Termasuk dalam kes sebelum ini New Zealand, kita ada pegawai kita, saya tak mau ungkitkan perkara ini lagi, tetapi dalam isu yang lain, dalam kerjasama militeri, tentera, tiba-tiba kita rasa rela dan telah melibatkan diri dalam beberapa perkara yang saya agak telah bersimpang daripada pendirian negara kita. Kita sebagai sebuah negara enam dan berdekad-dekad kita pertahankan independen dan pendirian yang neutral dalam konflik antara bangsa. Semasa perang Iraq dan Iran, kita mainkan peranan orang tengah untuk cuba mendamaikan dua-dua pihak. Dalam isu Palestin, dalam isu Cambodia, dalam peperangan dengan Vietnam atau semasa perang
saudara Vietnam, kita telah memainkan satu peranan yang konsisten. Kita sebagai negara yang neutral, tidak ambil pihak, dan kita dihormati oleh dunia antarabangsa. Tapi saya ingin dapat penjelasan sebab agak keliru sekarang dalam kes, dalam apa yang bergolakkan di dalam Timur Tengah. Dan tahun lepas beberapa kali saya bawa di dalam parlimen ini, saya ingin tahu semasa negara Saudi menyatakan 34 anggota telah bergabung untuk mengambil tindakan terhadap Yemen, kita menafi. Kita kata kita tidak terlibat. Tapi jelas tentera kita masih berpengkalan di Saudi dengan alasan kata kita ini adalah tindakan humanitarian, kita nak membawa balik warga negara kita. Tapi dah lebih daripada setahun kita masih ada di sana, dan baru-baru ini dilaporkan bahawa ada satu exercise yang dinamakan Thunder of the North, dan 20 negara yang telah mengambil bahagian, termasuk Malaysia. Dan jelas kalau kita baca sedikit maklumat, Thunder of the North itu bukan satu exercise untuk humanitarian rescue dengan izin. Dia adalah satu persiapan untuk menyerang Syria. Itu telah dinyatakan oleh pihak Saudi dan banyak lagi negara-negara lain yang menyertainya. Kerana dan pada mulanya Menteri Pertahanan menafi dan mengatakan dia harus mendapatkan penjelasan daripada APM sama ada kita terlibat atau tidak. Baru-baru saja pada 1 hari bulan Mac yang terakhir ini, Perdana Menteri kita telah melawat lawatan resmi ke Saudi, telah mengaku bahawa kita telah mengambil bahagian dan kita memberi sokongan kepada pihak Saudi. Saya ingin tahu apa maksudnya sokongan kita. Adakah kita akan terheret dalam satu peperangan yang tidak dimulai oleh kita, dan rakyat kita juga tidak tahu pihak mana yang benar, dan sama ada ini adalah satu tindakan yang bijak, dan adakah kita membahayakan nyawa dan juga keselamatan angkatan tentera kita dalam satu perang yang mereka pun tidak faham dan tidak ada kepentingan Malaysia ini. Ini bukan serangan, ini bukan satu kerjasama untuk mengatasi terorisme. Ini adalah satu tindakan tentera yang melibatkan negara-negara tertentu, sama ada kita setuju dengan pemimpin dia atau tidak, tetapi mereka adalah negara yang berdaulat, adalah anggota daripada PBB, dan tanpa restu dari PBB kita telah mengambil bahagian dengan satu pihak. Ini bagi saya telah jauh bersimpang daripada falsafah diplomatik kita, dan kita patutnya mengambil satu langkah yang sangat kita berhati-hati. Ya, Sungai Petani bangun. Terima kasih, Speaker. Saya nak bertanya dengan Batu. Adakah Batu bercadang untuk bertanya kepada Menteri Pertahanan? Saya kira betul ada tindakan-tindakan yang akan diambil dalam apa juga keputusan yang akan diambil terhadap sebuah negara yang telah Batu sebut tadi. Adakah Batu bercadang supaya paling tidak Menteri Pertahanan membawa isu itu ke Parlimen supaya dibincangkan, kerana ianya melibatkan bukan saja maruah kita tetapi juga nyawa tentera kita. Apakah Batu cadang untuk bertanya begitu? Ya, kalau skop itu telah keluar daripada evacuation yang telah disebut oleh Pertahanan, Menteri Pertahanan harus bawa ke Parlimen ini untuk dapat persetujuan Parlimen, kerana kita menghantar tentera kita ke satu perang yang di luar bumi Malaysia. Tugasan keramat pasukan tentera kita ialah mempertahankan tanah air. Tapi kalau kita menyertai sesuatu, dia harus, kalau ikut, jadi sepatutnya harus bersama dengan PBB, di mana kita adalah anggota PBB. Tapi perkara ini tidak, dia hanya dengan bilateral saja, kita dengan Saudi. Jadi
bagi saya ini adalah satu langkah yang kurang bijak dan juga tidak menghormati parlimen ini. Saya ingin sebut sedikit perkara yang juga ada kaitan dengan antarabangsa ini, ialah kerana pergolakan yang berada, kita telah menerima banyak pelarian ke Malaysia, dan perkara ini agak rumit kalau kita tidak berhati-hati, dan pada masa yang sama kita sudah ada ramai pelarian. Kita juga kata kerja-kerja 3D ini tidak ada orang nak buat, dan kita mau import lagi 1.5 juta pekerja daripada Bangladesh. Saya tidak ada masalah, tidak diskriminasi terhadap warga Bangladesh. Cuma bagi saya amat tidak sesuai kalau kita kekal dengan kaedah sekarang ini, iaitu Menteri Dalam Negeri yang menguruskan pengambilan pekerja asing ini. Menteri Dalam Negeri harus tumpu dalam isu refugee, pelarian dan juga keselamatan negara, dan patutnya pengambilan pekerja asing ini harus diserah kepada Menteri Sumber Manusia, di mana setiap sektor keperluan tenaga kerja itu harus dicatat dengan tepat supaya kita tidak mengakibatkan pasaran buruh kita tidak stabil. Saya ingin secara Yang Muhammad ringkaskan dah 7:31 dah. ada Ya. okey, saya 2-3 minit saja. Saya ingin ambil kesempatan ini dengan ringkasnya ingin mengatakan kita dalam parlimen ini harus memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada pegawai-pegawai kerajaan yang telah berani untuk mengambil langkah yang tepat dalam tugasan mereka. Ini secara umumnya kepada semua pegawai kerajaan, tapi khususnya saya agak parlimen ini harus merakamkan penghargaan kita kepada Governor Bank Negara kita, Tan Sri ZT, dan juga ramai di antara pegawai SPRM yang telah melalui pelbagai cabaran dalam siasatan 1MDB ini. Setengah-setengah mereka telah menghadapi pelbagai tekanan, termasuk ketua SPRM Tan Sri Abu Kasim, timbalannya Sukri Abdul, dan juga beberapa lagi penasihat termasuk Bakri Zain, penasihatnya Raspa Singh, Jessica Gumit, dan juga Kevin Morris. Saya tidak mau kaitkan dia dengan apa-apa kes, tapi dia juga sebagai seorang yang telah berkorban semasa bertugasan. Dalam masa yang sama juga kita tidak lupa Tan Sri Gani yang telah dipaksa bersara awal. Sungguh pun saya dengan dia bukan dalam pandangan yang sama dalam banyak isu, tetapi sebagai pegawai kerajaan kaki tangan awam yang telah menjalankan tugas, kita harus mengambil satu sikap yang terbuka dan menghargai sumbangan mereka. Itulah sebab saya rasa kita amat mengalu-alukan apa yang Titah Agung yang telah menyatakan. Kita ketepikan perbezaan pandangan politik, kita bersatu untuk pastikan negara kita aman dan kita memulihkan imej negara kita. Itulah sebab saya tegaskan sekali lagi dalam kes kita, seruan kita supaya Pekan Letak Jawatan ini tidak sedikit pun isu politik. Bukan kerana kita ada kepentingan politik. Dalam Dewan ini memang majoritinya datang daripada Barisan Nasional. Kalau Pekan Letak Jawatan pun akan digantikan dengan seorang lagi daripada Barisan Nasional, seperti apa yang berlaku di Kedah. Kita tidak ada niat untuk merampas kuasa, tetapi yang penting ialah dalam zaman sekarang ini isu ketelusan dan rasuah ini tidak lagi boleh kita mengambil
ringan. Boleh bagi laluan? We are living in the world dengan izin Boleh tanya? zero tolerance to corruption. Itulah sebab adalah lebih baik muafakat kita ialah kita bersama-sama Boleh demi tanya? negara kita dan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita bersama-sama desak supaya YB yang amat berwarna tetap jawatan, dan inilah semangat perpaduan yang kita boleh tunjuk. Sekian, terima kasih.